Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucap jazakumullah khairan kathiran, penghargaan dan terima kasih atas kesudian saudara mengikuti pandangan dan sesi soal jawab dengan saya. Dan tapi saya nak ingatkan, kita menjawab bersama bahawa ini adalah hari-hari akhir Ramadan Karim. Jadi kita tentu dalam kesibukan kita membahas isu-isu politik, ekonomi, sosial, ini juga masa untuk kita tingkatkan amal kita, kebajikan dari segi kerohanian, ibadah, terutama waktu malam, dan juga kebajikan dan sedekah dan amal jariah, ya, supaya kita dapat tingkatkan martabat, matlamat Ramadan itu ke tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun. Kita diperingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kita tahu tentang keistimewaan bulan yang diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Jadi kalau umat Islam yang insaf dan sedar nak mengejar malam Lailatul Qadr di 10 malam akhir ini, jadi tentulah sebagai tanggungjawab bersama, saya nak peringatkan untuk kita tingkatkan amal kita pada malam-malam akhir bulan Ramadan ini. Sudah saya dihormati sekalian, selain itu saya telah diminta dan malah ditegur, ada yang diserang bertubi-tubi berlanjutan dari kenyataan saya yang dilaporkan, kenyataan bersama saya dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi kalau kita baca isi kenyataan itu, ya, itu hanya mengajak masyarakat memahami pendirian pembangkang keseluruhannya. Saya tanda tangani selaku ketua pembangkang, dan tugas ketua pembangkang itu bukan saja sebagai pengurusi PH yang merangkul keadilan, amanah dan DAP, tetapi semua pembangkang, termasuk fraksi Bersatu di bawah Tun Mahathir dan juga warisan di Sabah. Maka sebab itulah saya memilih untuk membuat kenyataan bersama. Tetapi ini telah mengundang keteguran yang agak keras. Saya terima baik. Umpamanya P. Gunasekaran, seorang penulis yang agak terkenal dan kritikal, kerana beliau bimbang bahawa saya telah nampak luntur semangat dan idealisme dan agenda reform kerana masih terus bersekongkol dengan keadaan dan sikap yang lama, dan beberapa tindakan yang diambil yang merugikan bukan saja peribadi tapi juga dari segi perjuangan. Dan ini diikuti dalam beberapa rencana lain dalam selain Sina dan Sencu Citpo, Nanyang Siampau, Star dan ribuan, ya, daripada netizens yang menegur saya, mengapalah tak belajar dari pengalaman, apalah sabar ke tahap dewa yang merugikan, mengapa nak dikorbankan prinsip dan idealisme dan sebagainya. Saya terima teguran itu baik, tetapi saya nak beritahu, ya, bahawa dalam keputusan Pakatan Harapan, saya sekarang pengurusi PH dan ketua pembangkang, ya. Walaupun ada usaha-usaha atau orang-orang lain, orang yang mau mencabar kedudukan itu, tetapi konsensus yang dicapai, muafakat yang dicapai dalam Pakatan Harapan ialah supaya saya terus, dan saya percaya kerana PH merasakan semangat manifesto, semangat idealisme itu jangan luntur. Saudara-saudari, saya faham bahawa dalam perjuangan kita, ya, tidak terlepas daripada kelemahan dan teguran. Tetapi saya nak jelaskan di sini, ya, kalau dipertikai soal saya mendukung pimpinan Tun Mahathir pada tahun 2018, itu mengambil kira kedudukan saya yang masih di waktu itu terbatas kerana di dalam penjara, dan keduanya
untuk mendapatkan suatu barisan pembangkang yang kukuh dan utuh. Walaupun kita harus akui, setengah orang dia nampak macam padam sejarah. Pada 2013 undi popular kita 52%, pada ketika itu kelompok Bersatu ini bersama Barisan Nasional. Jadi maknanya kita ada kekuatan asas yang bermula, tapi kita syukur alhamdulillah kerana ada dukungan tambahan, akhirnya kita menumbuhkan Pakatan Harapan. Banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan, tapi tentunya ada kekelemahan yang disuarakan yang menyebabkan orang memikirkan kita harus sekarang beralih dan menegaskan semula prinsip Pakatan Harapan dengan keinginan dan hasrat merubah institusi dan lebih telus dan lebih prihatin kepada masalah rakyat terbanyak. Dan masalah rakyat terbanyak ini harus jadi tumpuan kita. Kemiskinan, kesenjangan, masalah petani nelayan, pekerja, peneroka. Ini saya nak jelaskan bahawa kenyataan itu tidak bermakna saya masih terikat dengan kerjasama yang lama, kerana kami telah terkeluar dan Bersatu sendiri pun memilih untuk keluar, dan kita juga belajar daripada pengalaman yang lalu kerana beberapa tindakan besar Pakatan Harapan tidak dirundingkan. Saya tentulah diketepikan sama sekali. Tetapi ini bukan pertimbangannya ialah kembali kepada idealisme perjuangan, dan ujiannya ialah bila kita ada kuasa. Ini saya harap dapat meneraikan sedikit, ya. Bagi saya tahap sekarang inilah tahap PH memimpin perubahan dalam pembangkang, bekerjasama dengan hal yang lain, tapi pimpinannya itu pimpinan Pakatan Harapan. Baik, ini juga harus kita, bila saya sentuh soal rakyat, kepedulian, keprihatinan, ia tentunya berkait dengan kedudukan COVID-19 sekarang, ya. Perdana Menteri umumkan beberapa kelonggaran, ya. Kita seperti mana biasa, saya tidak sangat pertikai keputusan atau kebijaksanaan kerajaan dalam hal ini. Cuma kita harus ingat keperluan menjaga kepentingan keselamatan kesihatan rakyat terbanyak, ya. Jadi rakyat bila ada sedikit kelonggaran ini, janganlah ambil kesempatan supaya seolah-olah semuanya sudah sedia kala. Korea Selatan yang melaksanakan program yang paling cekap, paling tegas, paling teratur, paling keras, itu pun setelah kelonggaran sedikit dia bertambah serangan baru. Singapura yang diakui melakukan keputusan dengan baik, jumlahnya bertambah besar kerana keupayaan menguji. Ini saya nak tekankan berulang kali, ya. Ujian, nak tahu jumlah besar atau tidak tertakluk kepada ujian. Kita uji 10, kita dapat kesan 1. Kita uji 100, kita dapat kesan 3. Kita uji 1000, kita mungkin dapat kesan 30. Apatah lagi Singapura dapat kesan daripada pekerja asing. Dari laporan yang kita dapat daripada Kementerian Kesihatan, daripada Ketua Pengarah, ternyata dalam kluster pekerja asing itu peratusan lebih tinggi daripada biasa. Maknanya dari 4-5 juta yang belum diuji, itu kita belum tahu. Dan pekerja asing itu juga dia dalam berhubungan juga dengan masyarakat tempatan. Di universiti umpamanya terkawal, terkurung, tetapi seperti mana yang disebut oleh Kementerian Kesihatan, kemungkinannya berjangkit dari pekerja atau petugas di universiti. Jadi oleh yang demikian kita harus waspada. Saya, keluarga, saudara keluarga harus bersama-sama menjaga. Hal yang dikaitkan juga dengan COVID-19 ialah soal pengangguran. Ketua Pengarah Jabatan Perkankaan keluarkan kenyataan hari ini tentang angka bulan Februari. Maknanya sebelum COVID-19 sudah naik sedikit angka pengangguran. Itu tidak membimbangkan. Tapi saya nak rujuk juga kenyataan dia pada 8 Mei yang lalu, ya.
pada pernyataan 8 Mei itu ya disebut tentang permulaan COVID dan peningkatan bulan Mac, ya. Pengangguran pada bulan Mac meningkat 17.1% kepada 610,500 orang, ya, berbanding dengan 100,000 kurang. Maknanya naik dalam satu bulan pengangguran 100,000 lebih kurang, kalau ketimbang atau berbanding dengan tahun sebelumnya. Jadi peningkatan tentunya 3.5 suku pertama, itu suku pertama, ya. Tetapi kalau kita tengok bulan Mac, April, Mei, saya jangka peningkatannya jauh lebih besar. Peningkatan suku pertama ialah 5.8% berbanding tempoh sama tahun lalu, ya. Kita ingat pada tahun 1986, keadaan krisis ekonomi, pengangguran mencecah 7.4%. Itu yang tertinggi, ya. Ini menyebabkan beban rakyat terbanyak itu besar sekali. Sebab itu kerangka ekonomi, pemulihan juga harus dipikirkan, ya. Saya dengar kerajaan mengatakan kita akan terancang. Kita patut adakan pasukan yang lebih berwibawa dan penyelesaian ekonomi selepas ataupun bermula sekarang untuk meringankan beban, terutama kelompok ini yang menganggur, yang mencecah ratusan ribu, dan juga orang yang dulunya dikatakan B40 dan sedang sampai M40, tertekan hidup ini, termasuk M40. Soalnya bagaimana kita nak selesaikan, ya? Saya baca umpamanya pakar ekonomi Robert Rich menyebut di antara lain, dan ini ramai yang suarakan sebelumnya, kita nak selesaikan ekonomi, kita cari mana dulu? Nak selamatkan bank, nak selamatkan syarikat penerbangan, atau nak selamatkan petani, pertubuhan peladang, nelayan yang diwakili Nikmat dan Persatuan Nelayan, Peneroka Felda. Itu satu keputusan kebijaksanaan yang penting bagi saya dalam rangka program ekonomi. Kadang orang korporat, konglomerat dan pakar-pakar bank yang di atas ini selalunya dipikir kalau tak selamatkan syarikat penerbangan, akan dibuang ribuan pekerja. Maka oleh demikian, selamatkanlah syarikat besar-besar, gergasi. Saya nak sebut di sini, ya, syarikat yang ada keupayaan berbilion, dia boleh hutang berbilion, ya, dia boleh ada keupayaan dan kita boleh bantu setakat itu, ya, memberikan ruang untuk dia berhutang untuk menyelamatkan syarikat. Dia untung sebelum ini berbilion-bilion, ya, sepanjang 10 tahun. Dia rugi 3 bulan, terus nak rujuk pada kerajaan untuk membantu. Ini berbeza dengan rakyat. Rakyat yang tak pernah untung 10 tahun patut diberi keutamaan. Jadi sebab itu saya rasa ini soal dasar penting kita leraikan. Jadi saya harap keadaan ini dijelaskan kepada rakyat. Kita tidak mahu ulangi kesilapan yang lalu. Bila nak selesaikan yang disebutkan bailout di Amerika Syarikat, itu umpamanya yang di bail out syarikat besar, syarikat-syarikat kewangan besar yang menyebabkan kerugian. Dia rugi itu sebab apa? Sekarang adalah COVID, tapi kadang ada pengurusan. Gaji dia 7 juta, 8 juta, 10 juta, 12 juta satu tahun, ya. Jadi yang nak selamatkan dia tak ada pengorbanan apapun, ya. Berbeza dengan kesengsaraan, derita, tanggungan rakyat di peringkat bawah. Ini bagi saya soal prinsip yang tak mungkin kita kompromi. Kita berbalik, saudara, kepada soal jawab. Soalan pertama mengenai Dewan Rakyat. Saya ada jangka, ya, urusan titah diraja. Mulanya kita dapat pemberitahuan oleh Dewan Rakyat bahawa Dewan Rakyat ini akan ada titah diraja, kemudian ada sedikit isu-isu
round undang pembekalan, pemasyuran dan lain-lain. Tapi semalam dapat maklumat bahawa tidak ada sama sekali, hanya perasmian dan kemudian ditangguhkan. Sebab itulah kita buat kenyataan dalam Pakatan Harapan dan juga Pembangkang untuk menyatakan bahawa ini bukanlah keputusan yang wajar. Kalau alasannya COVID-19, kita dah siap dah kerusi-kerusi tahniah kepada staf parlimen yang cekap segera atau bukan mudah atau untuk semua, sehingga akan tempat pemerhati semua dipenuhi oleh ahli-ahli parlimen dan Dewan Negara. Tapi kalau dah siap itu, tentunya boleh ada sidang. Sebab itu kita rasa sidang harus diadakan. Tetapi saya percaya kemungkinan besar kerana kerajaan tidak punya keyakinan untuk mendapat dukungan ahli majoriti oleh parlimen, kerana belum tahu. Sekarang memang ada pengakuan, tapi ahli parlimen yang ada sekarang kadang-kadang apakah jawatannya, ada yang umpamanya harap dapat menteri, tak dapat lompat, harap tak dapat DLC, dapat lompat. Jadi kita akhirnya dunia politik ini ibarat kata dan bukan nilai dan bukan prinsip. Saya harap di dalam pilihan raya, rakan-rakan yang pengundi rakyat ambillah iktibar, pilih orang yang ada prinsip, ada idealisme, dan pertahankan. Dan jangan umpamanya yang buat pertimbangan untuk jual beli. Netizen pun begitu jugalah. Dan nak ulas, biarlah melihat fakta dan ulas dengan sopan dan baik. Baik, soalan kedua. Lebih ramai MP duduk sebelah Pembangkang, apa yang akan terjadi? Apakah seandainya usul dia sebenarnya tak timbul, tak ada usul, tak ada soal jawab. Sidang ini kita mesti menghormati dan memuliakan institusi yang di-Pertuan Agong datang, jadi kita tanpa kira parti harus memberikan penghormatan dan beradab dan bersopan, memuliakan institusi raja dan tanggungjawab untuk memenuhi tanggungjawab perlembagaan. Jadi selain daripada itu, saya tidak jangka apa-apa boleh diadakan, kerana Tuan Yang di-Pertua akan panggil, bangun, sidang akan mendengar titah Tuanku Agong, dan selepas itu majlis bersurai sehingga tarikh ditetapkan. Jadi tak boleh kita buat pencelahan dan tidak sesuai dengan adab dan peraturan. Dan kami di Pembangkang, khususnya Pakatan Harapan, akan membantah sekiranya ada apa-apa upaya untuk mengganggu perjalanan majlis tatkala raja menyampaikan titah. Baik. Kebebasan media terakis dilihat daripada Dewan Negeri, dan sekarang ini peraturan di Dewan Rakyat. Saya pun gusar sikit, umpamanya Kerajaan Negeri Melaka dan kemudian ikuti di Perak umpamanya tidak mengizinkan media bebas hadir. Kita ini bukan negara kursi. Jadi biarlah, bagilah ruang. Kalau nak katakan pembatasan sosial atau jarak sosial, adakan ruang kepada mereka dan biarlah mereka ikuti dan buat liputan. Dan ini soal prinsip kebebasan media. Ini prinsip negara demokratik, badan kehakiman bebas, agensi pembenterasan rasuah bebas, media juga harus bebas. Parlimen harus berfungsi. Itu tunggak negara demokrasi. Jadi kita nak demokrasi, tetapi yang kita laksanakan kerasi. Baik, soalan berikut. Episod pengkhianatan terbaru di Kedah. Saya nak beritahu tentang ahli Dewan Negeri 2 orang ini bukan baru. Dia dah buat karenah dia dah setahun. Mesyuarat parti tidak hadir,
kerjasama dengan parti tidak ada, mesyuarat majlis negeri, ya, majlis pimpinan negeri, ya. Saya sendiri yang hadir pergi perjumpaan di Kedah umpamanya, mereka masih boikot, saya panggil adun. Jadi tetapi orang, sebab tu dia menyergah saya, Anwar ini apa tak ambil tindakan. Ya, kalau saya ambil tindakan, kata saya ni faham puak, tak sabar. Tapi ternyata membiarkan kelompok ini begitu menyebabkan imej parti terjejah. Jadi ada yang kritik, ini keadilan ni nampak pura-pura. Dengar sekejap, kita tengok sejarah UMNO. Siapa pengasas UMNO? Datuk Onn Jaafar. Apa kedudukannya? Yang dipertua Presiden UMNO. Apa jadi? Dia keluar UMNO. Siapa Presiden UMNO kedua? Yang dipertua UMNO? Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Apa jadi? Dia keluar UMNO. Ya. Kemudian Tun Razak, ya, meninggal dalam jawatan. Lepas tu Hussein Onn, Tun Hussein Onn keluar UMNO. Lepas tu Tun Mahathir keluar UMNO, masuk balik, keluar balik, ya. Datuk Najib kekal sementara waktu. Jadi saudara-saudara, dia masih tidak mungkin memberi kesan sedikit, tetapi UMNO tu tetap dalam landasan. Kita ambil PAS. Yang ada Ketua PAS pertama, Tuan Haji Fuad, tinggal PAS, masuk UMNO. Kebetulan dia di Bukit Mentajam, Masriah. Saya kenal dia, ya. Dia menantu kepada Haji Saleh Masri, seorang alim yang besar di seberang Perai. Dia keluar UMNO. Kemudian yang saya kenal baik, Datuk Asri Haji Muda, Menteri Besar Kelantan, orang yang sebenarnya bertanggungjawab membina kekuatan PAS, terutama di Kelantan, yang kemudian bersama dengan Tok Guni Aziz, yang mengambil banyak tokoh-tokoh, yang Tok Guni Aziz, Ustaz Yahya Osman yang dianggap murabbi dalam PAS, itu semua diambil Datuk Asri. Apa jadi? Dia keluar PAS, ya. Tapi PAS masih berterusan sebagai suatu parti, itu, ya. Dalam sejarah keadilan belum ada lagi presiden yang keluar, ya. Alhamdulillah. Jadi masih ada, ya. Ada timbalan presiden bila dapat pertikaian, masa saya di penjara ada yang keluar, ya. Jadi kemudian kerana kedudukan mereka pada masa itu, ya, macam baru-baru ini presiden, ahli parlimen saja. Timbalan presiden, menteri penting, diberi segala kemudahan, diberi segala kelonggaran, boleh buat apa saja. Jadi tentu ada dalang yang mengganggu, yang menyebabkan kita agak tergugat, ya. Akhirnya pengkhianatan berlaku, dan tentunya orang-orang ini ada juga pendukung. Anggota kita lebih dari 1 juta yang keluar dan dipecat, ya, itu cecah ratusan. Dan memang saya beritahu mengapa orang-orang ini nampak beragak-agak, teragak-agak. Kalau dia dulu mendukung sesiapa, tidak ada salah. Dia tidak salah mendukung mana-mana pimpinan dalam parti. Tidak salah umpamanya menegur dan mengkritik presiden, termasuk saya. Tetapi kalau dia khianat umpamanya, duduk dalam parti tetapi sokong parti lain, itu tak mungkin. Apatah lagi sokong pengkhianatan. Jadi saya syorkan orang ini harus keluar dengan baik. Ini negara demokrasi, tak payah gaduh, tak payah musuh. Saya tidak bermusuh peribadi. Jadi berbakit dengan soalan pertama tadi dengan Tun Mahathir, ada orang nak cadangkan supaya saya musuh saya peribadi. Saya tidak musuh. Soal dia nak buat kenyataan menyerang atau dia mungkir janji, itu soal dia, bukan soal saya. Saya fikir kita mesti jaga nilai kemanusiaan dan adab, dan memenuhi tanggungjawab. Kalau kita sebut adab dan akhlak, kalau kita janji, wajib tunaikan. Kalau tidak, beri penjelasan dan mohon maaf. Baik, seorang MP atau adun yang menggunakan kata-kata kesat dan lucah, ya Allah, ya Rabbi. Ketua ini, pemimpin ni, dia kena contoh lebih baik. Saya sebut, ya, janganlah politik ini sampai jadi rendah
akal budi dan tarak. Ya. Bila orang nonton umpamanya perbahasan di parlimen, ya, bertengkar, berhujah, itu tak mengapa. Tapi itu maki hamun, caci, mencerca, itu tidak dibolehkan. Saya tidak peduli. Balah kalau dalam keadilan sendiri, ada seorang dulu dah keluar dah. Dia bangun je dia maki, bangun dia jerit. Tapi ialah tentunya orang tu pun didikan dia pun rendah sedikit, pandai pun tidak. Tapi dia menang pilihan raya, jadi menang, dia menjerit. Walaupun dia itu masa itu keadilan menjerit kepada orang UMNO, saya pernah tegur dia dan beri amaran keras, ya, menjegah keras, kata tidak boleh. Pertama, dia tidak ada fakta. Bila orang tak ada fakta, dia jeritnya babi je lah, atau celaka, atau ya, yang benar-benar yang mengaibkan, ya, atau baling buku. Buku tu untuk dibaca, bukan dibaling. Kalau nanti anak-anak cucu tengok ni, bapak ni di parlimen dan Dewan Undangan Negeri, bukan baca peraturan, tapi baling. Tapi kalau kita ibarat, umpamanya, saya pernah di mahkamah, saya kata, ya Arif Hakim, ya, ni perlembagaan ni letak di mana? Buku-buku undang-undang di mana? Apa nak campak di luar aja? Itu ibarat. Ada saya campak? Tidak. Ya. Jadi kita kena bagi contoh yang baik. Orang boleh lihat umpamanya perdebatan di Melaka itu malukan, ya. Dan tidak ditegur oleh pimpinan. Pimpinan sepatutnya mengatakan, kita kesal dengan perkara ini dan saya harap tidak diulang. Itu baru pemimpin politik. Tapi kalau orang daripada kabilah sendiri buat apa pun tak apa, ya. Saya lihat pimpinan macam tu. Sebab itu saya tegur, termasuk masa Pakatan Harapan. Kalau pemimpin itu kelompok dia suka, buatlah apa pun, jenayah pun tutup, ya. Membazir banyak mana pun, belanjalah banyak juta mana pun, ya. SPRM pun diam, pemimpin pun diam. Ini yang menyebabkan ada percanggahan di antara apa yang nak diutarakan. Sekarang ini adalah orang tengah marah, dia terlanjur, dia harus minta maaf. Pimpinan mesti tegur. Kalau tidak, apa yang kita nak tunjukkan kepada anak-anak? Orang-orang ni pemimpin, tahu tak? Ahli Dewan Undangan Negeri ini, dia pemimpin. Kita tahu hadis, semua orang hafal. Ini principle of accountability yang dilatih kepada kita ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pertanggungjawaban. Ini accountability itu bagi kita adalah pokok dan asas. Kita kita silap, saya minta maaf. Saya pernah terlanjur kata, saya mohon maaf. Jadi jangan kita anggap. Kadang-kadang jumpa pribadi kawan-kawan. Baru ini saya ketemu seorang kawan. Ya, saya marah-marah itu terlepas. Saya minta maaf. Bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Tahan lapar dahaga, tetapi tidak langsung tahan nafsu serakah dan kemarahan. Nah ini, ya, saya duka cita sebab ia tidak memberi gambaran yang baik kepada dalam dunia politik negara kita. Ya, jadi saya harap perkara ini, kalaulah orang atau ahli yang berkenaan, ahli parlimen, saya tak pedulilah UMNO ke PAS ke keadilan ke, ya, DAP atau amanah, kalau dah terlanjur, dia harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, tanggungjawab pemimpin itu memberi teguran. Kalau tidak, ada cacat besar dalam politik itu. Baik, terima kasih banyak. Saya ingat untuk hari ini, saya telah memulakan tadi, ingat, ini Ramadan, akhir Ramadan. Saya bicara soal parlimen, kerana parlimen bersidang minggu depan. Dan kita tentu masalah pengangguran, menganggur juga. Ada kadang-kadang orang salah faham, dia kata, Ramadan ni macam bincang soal dunia. Ini pun tak betul juga. Sedekah amal jariah ini soal dunia, pahala akhirat. Pengangguran ini orang Penang kata ni syoru terlepas. Maknanya itu tanggungjawab kita menyampaikan. Tapi yang tidak boleh apa? Rendah akal budi, cerca dan maki hamun. Yang perlu apa?
kita berjalan kerja, tapi malam terutamanya kita terus tingkatkan amal lebih dari biasa. Saya juga sentuh tentang pengangguran tadi dan menjawab beberapa soalan, dan berakhir dengan soal akhlak dalam politik. Itu di antara hal yang saya tekankan saban hari dalam Facebook Live, ialah mesti kawal. Kawan-kawan dalam netizen pun begitulah, ya. Apa untungnya? Takkanlah kerana dapat allowance RM1,000 kerja maki orang bulan Ramadan, ya. Tak sempat minta ampun. Saya ingat lagi almarhum Datuk Hashim Yahya, Mufti Wilayah Persekutuan Mantan. Dia pernah sebut, dia kata, Anwar, saya sedih ini, saya tahu Anwar orang boleh maki ambun tak apa, tetapi saya sedih ini, ya, orang ini kerana dia tak tahu, bila dia terlanjur cakap dan menulis memfitnah orang skala besar, ya, ada hukum umpamanya qazaf, itu esok dia nak jadi saksi anak dia kahwin dan sebagainya, itu jadi semua jadi masalah kalau dia faham agama. Jadi seorang mufti yang baik ini dia sedih kerana apa? Kerana kasih sayangnya kepada orang. Jadi saya bertanggungjawablah, ya, untuk mengingatkan, janganlah ikut jeritan babi itu dalam komen-komen netizen. Terhadap orang lain pun, saya tahu ada orang-orang tertentu, beberapa tokoh politik negara kita ini, kalau sebut apa pun ribuan yang pukul dia mati. Iya, kritik silakan, tegur silakan, bantah silakan, tapi tak perlu sama sekali memfitnah dan mencerca. Terima kasih banyak sekali lagi, dan saya harap kita dapat teruskan dengan selain daripada Facebook Live. Saya cuba jawab sebanyak mungkin. Lagi tiap hari ini lagi banyak soalan, mungkin kita dapat kumpulkan soalan itu, jadi saya boleh paparkan nama-nama. Sebenarnya yang bukan satu dua orang yang tanya, ini berpuluhan yang tanya tadi. Jadi sekarang sudah tahu, sudah pandangan sudah tidak ambil kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.